um, structure as a function argument. Okay, ini daripada nama sendiri kita dah tahu mana sama, iaitu kita boleh gunakan structure dalam sebagai input kepada suatu fungsi. Okay, katakanlah ini adalah structure kita, iaitu kita bagi nama dia mungkin lain sikit. Okay, iaitu nama kepada structure kita adalah EMP. Okay, kemudian jenis ataupun data type ataupun structure data type adalah jenis employee. Kemudian kita ada 3 field ataupun 3 member, iaitu ID num, pay rate dan hours. Jenisnya adalah berbeza, iaitu integer dan double. Jadinya kita boleh gunakan EMP tersebut di sini. Okey, kita boleh gunakan emp.idnum. Okey, kita tahu maksudnya di sini kita boleh guna sekejap ya. Okey, kita boleh gunakan emp.idnum ataupun kita nak gunakan emp.period capital, ataupun kita boleh guna emp.hours. Mana-mana kita boleh guna ataupun kesemuanya dalam ataupun dipanggil sebagai structure members di sini ataupun structure field sebagai input ataupun argument kepada function. For example, okay, kat sini kita ada satu function call dan satu mungkin di baris-baris seterusnya selepas structure di sini diisytiharkan, iaitu kita ada satu function bernama display, yang mana di sini ada hanya satu input, iaitu sebenarnya adalah input ni adalah structure member, dan maksudnya satu elemen kepada structure tersebut dijadikan input, iaitu emp.idnum. So tak ada masalah, kita boleh terus guna. Okey, maksudnya bila kita panggil, maka nilai emp.idnum akan dihantar kepada fungsi tersebut, kan, pass by value. Okey. Okey, ataupun kalau kita nak gunakan, katalah kita ada suatu function lain namanya countPay. Okey, countPay ada 2 input, first input, kemudian okey, kemudian kita ada second input, iaitu sini kita guna emp pay rate. Okey, iaitu di sini. Dan kita guna satu lagi input kita, iaitu m hours, kan. So kita guna yang ini, m hours. Okey, tak ada masalah. Dalam function call kita hanya letak sahaja nama tersebut, yang mana function call tersebut akan pass copies of the value store yang disimpan dalam structure members, iaitu ni, kepada function countPay. Dan countPay bila terima dalam function body kita, function definition, dia akan buat proses-proses, dia akan darab ke dan sebagainya. Okey, jadinya itu kalau kita gunakan kita kata structure members. Tapi cara lain adalah kita gunakan the whole structure. Maksudnya kita akan pass EMP keseluruhannya kepada function. Jadinya cara dia sama je, iaitu katalah ni adalah kita punya function countNet, ni adalah the whole structure. Okay, kita bagikan dia. Okay, so di sini pasal copy, maksudnya kat sini bila kita panggil dalam function call, maka apa yang berlaku adalah this will pass a copy of the whole EMP structure. Sepatutnya saya letak bukan employee, sepatutnya saya letak di sini, saya akan letak EMP. Maaf ya, tersilap. Okey, di sini akan pass the whole EMP structure to the function countNet. Okey. Okey, so kita boleh tengok di sini, ini adalah kod 61. Kita terus pergi pada kod 61. Di sini kod kita. Okey, ini adalah kod kita. Tengok di sini, kita declare satu data type, satu structure type,
iaitu employee macam kita dah buat sebelum ni. Okey, employee ni adalah jenis global. Okey, sebab apa global? Sebab kita letak dia di bawah namespace di sini, iaitu di luar daripada main function dan di luar daripada function call net. Okey, maksudnya apa-apa structure nanti dia boleh gunakan this type lah, iaitu employee type, yang mana employee ni akan ada 3 type dalam ni, 3 types, iaitu int, double. Okey, ini adalah declaration of a global data type. Kemudian kita ada declaration, function declaration, iaitu callNet. CallNet ni, okey, kita tengok dia punya jenisnya dalam ni, okey, adalah selalunya kita letak in kan, contohnya kalau kita letak, kadang-kadang kita letak, contohnya saya tulis di sini lah, kadang-kadang kita letak macam int, mungkin find max, kita letak int, kita letak in kan. Jadi kita ada 2 nombor, kita cuba cari yang mana lebih besar. So sama juga di sini, ini adalah nama kepada function kita, ini adalah jenis data type of the input kan, iaitu employee. Dan employee ni type ni adalah sebenarnya dia adalah satu structure kan, structure data type. Okey, nama-nama ni mungkin buat awak keliru sedikit, tapi jangan risau sangat dengan nama, yang penting awak boleh faham penggunaannya. Okey, kemudian kita masuk pada fungsi main function. Kita takrifkan satu structure, iaitu biasanya kita ada, contohnya kita ada int x sama dengan kita declare dan terus kita initialize kan, macam ni kan. So ni hampir sama, iaitu int adalah jenis, itu type, data type. Di sini kita letak employee. Employee adalah structure type, data type lah, yang mana employee ni sebenarnya adalah jenisnya adalah global. Okey, kemudian x, iaitu kita gunakan emp, employee, maksudnya structure kita namanya adalah emp. Kemudian kita initialize dengan 3 nilai. Okey, kita boleh juga guna macam sebelum ni, kita guna emp dot id num sama dengan contohnya 6782 kan. Kemudian kita boleh teruskan emp dot period, contohnya sama dengan 8.93 kan. emp dot hours, contohnya 40.5. Okey, kita boleh guna macam tu, tapi kita tak buat begitu, tapi kita gunakan panggil sebagai macam tadi, array like initialization kan, kita takrifkan sebagai seperti mana array kita takrifkan. Kemudian seterusnya kita takrifkan satu pemboleh ubah variable, iaitu net pay kan, bayaran bersih. Okey, apa yang kita akan buat adalah net pay ni adalah dia akan simpan output kepada fungsi callNet, mana callNet ni akan menerima keseluruhan nilai-nilai yang disimpan dalam structure M kan, pass by value lah kat sini kan. Maksudnya apa-apa nilai yang disimpan dalam M ni akan diberi pada callNet. callNet akan hantar kepada fungsi double kat sini. Kemudian sini hanya kita nak fixkan kita punya ni, kita bagi set width, kita nak bagi ruang. Kemudian sini kita nak setkan titik perpuluhan ada 2 sahaja. Okey, kemudian kita nak the net pay, kita nak output, nak pamerkan bayaran kepada employee. Okey, so di sini kita nampak bahawa ideanya adalah dekat sini kita ada structure, yang mana structure ni ada ID number pada seorang pekerja, berapa kadar bayaran dan berapa jam dia kerja. Jadi dari sini kita nak tahu berapa jumlah bayaran yang pekerja ni akan terima. Okey, jadi kita kena darabkan bilangan jam dengan kadar sejam itu berapa, dan kita akan simpan dalam net pay. Okey, betul ke tak? Kita check. Di sini kita pass keseluruhan value yang ada ataupun keseluruhan structure. Apa yang akan buat adalah, okey, boleh tengok kat sini fungsi kita.
Okey, jenisnya adalah double, of course. Okey, tengok kat sini, fungsi ini juga menggunakan input yang jenisnya adalah employee. Okey, kita tengok kat sini kan. Kita tengok sekarang ni kita ada EMP. Okey, kita ada structure EMP, jenisnya adalah employee, iaitu dalamnya ada, kalau kita boleh tengok kat sini, kita pergi terus kepada, kita tulislah kan, kita ada EMP. Okey, kita ada, sekejap ya, kita ada ID6, kita ada pay rate, dan kita ada hours. Okey, EMP. Okey, jenisnya ni adalah type employee. Okey, sekarang ni kalau kita tengok fungsi kita mentakrifkan satu structure juga, iaitu namanya X. Kenapa saya kata structure? Sebab jenisnya bukan int, bukan double, bukan string, bukan character, tapi jenisnya adalah jenis employee. Maksudnya employee kan adalah structure data type, maka sama juga X akan mempunyai ID6, pay rate, dan hours. Okey, sama juga jenisnya juga adalah type employee. Okey. Apa berlaku di sini? Okey, adalah kesemua EMP, okey, kita akan pass nilai EMP kepada X. Okey, kesemua EMP akan kita pass pada X. Okey, nilai-nilainya. Okey, maksudnya di sini ID6 EMP akan dapat pada, maksud saya semua EMP ID6 akan dapat pada X ID6 gini. Okey, nilai yang dipegang oleh EMP ID6 akan dapat pada X ID6. Okey, maksudnya dengan kata lain, X ID6 kita akan dapat nilai EMP ID6. Sorry, kena huruf besar kot di sini. Okey, kemudian sama juga EMP apa tadi, pay rate, nilainya akan dapat pada X pay rate. Kemudian EMP hours, nilainya akan diperoleh oleh X hours. Jadinya kita hanya perlu manipulate di sini. Okey, apa yang dibuat sebenarnya adalah akan darabkan X pay rate dengan X hours. Maka di sini apa kod kita akan buat adalah kod kita akan ambil dua ni dan dia akan darabkan. Okey, multiply lah. Dia akan darabkan dan dia akan pulangkan nilainya. Okey, maksudnya kita kalikan kadar bayaran sejam dengan bilangan jam. Maksudnya kalau awak gaji awak adalah RM2 sejam, awak kerja selama 3 jam, bila awak darabkan, maksudnya total pendapatan awak adalah RM6. Okey, maksudnya di sini dia dah darabkan dan dia akan pulangkan hasilnya, iaitu RM6 tersebut. Dia pulangkan kepada siapa? Dia pulangkan kepada, di sini kita function ni semula, kemudian akan disimpan dalam net pay. Okay, and then net pay apa kita buat adalah the net pay, okay, for employee. Okay, kita nak bagi tahu employee nombor berapa, tapi ada satu je lah di sini kan, tapi kita tuliskan, iaitu employee number 6782 ni, iaitu emp.id6. Okay, kita tengok balik kat sini, emp.id6. okay, kadar bayaran total atau jumlah bayaran yang akan dapat adalah net pay. Apakah net pay? Net pay adalah gaji dia yang kita dah kira
dengan mendarabkan kadar bayaran dengan sejam dengan bilangan jam yang dia bekerja. Di mana kita darabkan dia? Kita darabkan dia dengan menggunakan fungsi di sini ataupun function di sini. Okey. Itu saja. So kalau kita run, okey, kita dapatlah. Okey. The net pay for employee 678 adalah berapa? Ni dalam Mat Saleh ataupun negara barat lah, kita gunakan simbol dolar. Contohnya begini. Okey, 361.66. Okey. Of course kita boleh pergi lebih mendalam, yang mana kita boleh gunakan array of structure contohnya. Kan sini kita ada structure saja, tapi kita boleh gunakan array of structure kan. Contohnya kalau kita nak gunakan, boleh cuba sendiri. Okay? Kita nak gunakan macam ni. Kan? Kita ada array of structure, kita boleh paskan seperti itu. Okey, tak ada masalah. Okey, awak boleh cubalah. Okey, dalam kalau ada projek ke atau assignment, boleh guna. Okey, ataupun untuk latihan sendiri, tak ada masalah. Okey, kemudian mungkin kita pergi pada nota kita sikit lagi. Okey, here we have global employee data type. Of course lah, sebab kita letak employee ni di luar mana-mana fungsi, iaitu fungsi main dengan fungsi countNet, kita letaknya di luar. Maka employee adalah global, yang mana kalau kita tengok main, fungsi main menggunakan employee, ada perkataan employee dalam ni, dan fungsi countNet pun menggunakan employee tersebut. Okey, mereka boleh guna employee, iaitu jenis structure kan, yang mempunyai jenis member sebagai int, double dan double. Kemudian both structure are different structure, maksudnya EMP dan X adalah function, adalah structure yang berlainan, of course lah. Okey, jadi di sini menunjukkan this implies that a single structure is like a single variable since only its value are passed to function, not its address. Kan? Maksudnya ialah bila kita bahagikan keseluruhan structure tersebut, okay, kepada function, di sini dia sama macam seolah-olah EMP ni adalah satu pemulik bahasa yang biasa kan, seolah-olah macam in X gitu, sama ya, tak ada beza pun. Okey, cuma kita ada, of course lah, kita ada unsur-unsur di belakang X tersebut, seperti di sini hours dan pay rate. Okey, saya rasa cukup untuk ni.